Baiklah, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baiklah, untuk video kali ini saya akan terangkan macam mana untuk kita nak buat quiz dalam Google Form. Macam video yang sebelum ni saya dah terangkan di setting, kita ada general dan juga presentation. Dan untuk video kali ini saya nak terangkan berkenaan dengan quiz, iaitu dalam option quizzes. Dalam option ni kita hanya perlu dengan satu butang sahaja, yang pertama iaitu make this as a quiz. Jadi dia akan automatically akan jadi quiz. Okey, kita ada dua option. Option yang pertama, immediately after each submission. Maksud dia markah kepada pengisi quiz ni, iaitu contohnya pelajar ataupun siapa-siapalah yang isi quiz ni. Okey, dia akan dapat markah tu selepas submission. Selepas submission je markah tu akan muncul. Okey, ataupun later after manual review. Maksudnya dia akan submit, lepas tu nanti baru cikgu dia akan bagi dia dekat email. Okay, kalau dia tekan later after manual review. Kalau immediately, dia akan secara terus send dekat pelajar tu. Bukan dekat email tapi dekat paparan Google Form mereka. Baik, ini ada respondents can see miss question. Kita perlu, sebab kalau tak mereka tak tahu soalan mana mereka miss. Correct answer mereka kena tahu, dan point value markah. Okey, kita save dan automatically dia akan berubah dan dia akan minta email address lah walaupun kita tak request. Okey, kita tengok dekat bahagian sini. Okey, tekan answer key. Bila kita tekan answer key dekat sini, saya tunjuk lagi sekali, tekan answer key. Bila tekan answer key, kita boleh set berapa markah kita nak. Contoh untuk soalan ni saja ada 100 markah. Satu soalan ni saja 100 markah. Contoh kita letak 10 markah lah. Okey. So sekarang ni saya kena pilihkan jawapan. Mana satu jawapan yang betul? Okey. Kalau dua-dua ni jawapan yang betul, saya boleh klik dua-dua. Jadi jangan risau. Walaupun ini adalah dalam bentuk multiple choice question. Okey. Tapi jawapan dia bukan dua-dua untuk soalan ni. Okey. Jawapan untuk soalan ni adalah keluk. Okey, bukan lekuk. Okay. Ramai orang yang pakai tata bahasa yang salah. Ada juga daripada artikel-artikel berita sendiri yang mengeluarkan perkataan tata bahasa yang salah untuk bahagian melandaikan COVID-19 ini. Sebenarnya melandaikan keluk COVID-19. Okey, saya akan sertakan sekali dekat bawah ni lah untuk penglihatan, untuk kefahaman orang lain. Okey, sebagai bukti kepada apa yang saya nyatakan lah. Okey. Okey, kita tengok sini. Ini adalah satu ilmu tambahan lah kepada semua. Daripada DPP sendiri, Dewan Kamus Dewan Perdana, dia dah bagi tahu kata ada keluk. Kalau keluk tu maksud dia graf, raja dan lain-lain. Kalau lekuk, dia dekat bahagian permukaan yang masuk ke dalam sedikit. Contohnya macam buah belimbing. Alright, saya delete baliklah bahagian ni sebab tak diperlukan dalam quiz kita. Alright, so jawapan ni kita dah set out jawapan dia keluk. Jadi contoh kalau saya previewkan, jadi saya isi email address dan saya terus pilih keluk. Saya tekan submit dan saya terus tekan view score dan dapat 10/10. Okay. Okay, kita patah balik kepada Google Form yang asal. Oh, maafkan saya, bukan Google Form ini. Google Form quiz ini. Okay, dalam Google Form quiz ini. Okay, sekarang ni kalau kita ubah setting tu kepada later after manual review. Kita save, kita preview kan dia. Dan kita boleh tengok kalau kita pilih jawapan keluk dan kita submit, tiada untuk kita view score. Okay, tak boleh tengok score kita yang kita dah jawab sebentar tadi. Okay, so sekarang ni pula kita tengok setting lain pula. Dia ada lagi setting lain. Contohnya kalau selalu buat quiz, kita kena make sure dekat bahagian general kita limit to one response. Maksudnya orang tu tak boleh nak jawab berkali-kali guna email yang sama lah, supaya dia tak menipu. Okay, dan juga kita pastikan agar tak boleh edit after submit lah, sebab dia quiz kan, dia dah hantar, dah perlukan markah, dia tak boleh nak betulkan jawapan lagi. Okay, jadi untuk quiz ni kita tekan save. Contoh kalau saya tekan later lah, okay, saya tekan later. Okay, untuk tengok response kepada quiz, kita tekan responses. Okay, kita tekan responses di tepi ni dan kita boleh tengok quiz response sebentar tadi. Okay, so kita boleh tengok, oh yang Yamin 7901 ni kita tak release lagi lah. So kita boleh tekan dekat dia dan kita boleh add individual feedback dekat dia. Contoh, tahniah sebab awak
Betul. Okay. So ini kalau kita nak masukkan link apa-apa dan sebagainya, contoh link nota, nak masukkan video yang kita dah pernah explain sebelum ni, kita save. Okay. So nanti kita just boleh release score. Bila kita, oh edit not save. Kita save dulu, maafkan saya. Kita save edit tu. Okay. Okay, edit pending. Okay. Nanti bila edit ni dah tak pending, okay, kita boleh release score. Okay, mungkin edit dia tak nak beri kerjasama. Kita cuba tulis lagi sekali. Terima kasih dan tahniah kerana awak betul. Okay, kita save. Kita cuba save lagi sekali. Kita tengok. Okay, contohlah kalau edit dia pending juga berapa lama. Kita tak tahu berapa lama dia akan pending. Tapi bila kita tekan release score dekat sini, dia akan send. Oh, sekarang dah muncul. Okay. So, kita boleh send dekat email orang tu. Okay, contoh kalau semua responden, kita dah settlekan semua responden punya, kita boleh terus saja tekan all respondent. Okay. Kalau kita macam nak pilih Yamin saja yang kita dah ready, dah mark. So, kita just send email tu dekat Yamin, sends emails and release. Tapi kalau dah ada orang lain juga yang dah jawab, so kita tekan release score, kita just tekan, kita nak send dekat semua orang. Kita dah siap tanda sekaligus semua orang akan dapat markah serentak. Tekan all respondents dan all respondents akan dapat email. Dan sini dekat dalam email tu nak buat ayat apa? Contoh, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, terus semua. Berikut cikgu sertakan markah kuis hari itu. Macam tu. Dan send email dekat mereka. Dan kita boleh tengok view students dapat email tu dalam bentuk yang macam mana. Ya, kita tengok. Okay. Tunggu loading Gmail. Okay, score release. Saya nampak, dah score release 10 per 10. Lepas tu dia pun akan seronok. Nampak teks tu keluar, tekan view. Dan dia boleh tengok, yay, quiz dia betul. Yeah, alright. So, contoh lain contoh lain, ini adalah soalan objektif. Okay. Kalau kita bagi ke question, kalau kita tambah add question, contoh, kita bagi soalan paragraph. Okay. Kalau kita bagi short answer, macam video-video yang sebelum ni saya cakap, saya minta sangat-sangat kepada siapa saja yang buat quiz, jangan buat quiz short answer. Okay. Sebab quiz short answer, kalau nak jawapan, kadang-kadang tak boleh, soalan tu dia macam sepatutnya soalan yang long answer, tapi diberi jawapan untuk short answer. Contoh macam soalan yang perlu buat bullet point untuk nyatakan 3 jenis haiwan. Okay, contoh. Lepas tu, takkanlah kita nak isi omnivore, carnivore dengan herbivore tu dalam satu line. Nampak tak cantik kan? Sebab ada orang dia jenis suka enter bagi nampak cantik. 1 carnivore, 2 herbivore dan sebagainya lah. Jadi untuk nak boleh tekan enter tu, dia kena set kepada paragraph lah, long answer text. Kalau short answer tak boleh nak jawab jenis macam tu lah. Tapi untuk long answer text, okay, kita boleh letakkan answer key. Dan kita tak boleh nak setkan jawapan lah. So maksud dia automatically kita yang kena tanda sendiri. So kita just bagi markah. Contoh kita bagi markah, kita boleh naikkan macam tu. Ataupun just terus tambah je 20 macam tu. So kita done. Add answer feedback. Contohnya feedback apa-apa. Macam yang tadi tu. Done. Soalan. Nyatakan kisah hang jebat. Okay, contoh dia. Okay, hang jebat H besar, J besar. Okay, kita requiredkan dia. Okay, contohlah requiredkan dia. Okay, lagi satu, respond validation. Okay, saya tunjukkan lagi sekali. Mungkin ada orang yang tak ingat. Okay, kalau description adalah untuk kita tulis lah. Kita remind je. Mesti tulis. Bukan mesti tulis lah. Macam 50 patah perkataan. 50 patah perkataan. Perlu. Perlu melebihi 50 patah perkataan. Itu untuk description. Kita tekan respond validation lagi sekali, saya tunjuk. Dan dekat sini kita boleh ubah length, minimum character count. Okay, 50. So kita bagi amaran, sila lebih dari 50 patah perkataan. Okay, tapi sebab saya nak tunjuk preview, takkan saya nak type 50 kan. Saya buat maksimum. Saya buat maksimum 5 perkataan saja. So sila kurang dari 5 perkataan. Okay. So saya, okay.
Lepas tu saya akan tekan kepada bahagian preview. Okay, bila kita preview dia, okay, kena jawab lah. Okay, kita masukkan email Yamin7901, ini keluk, dan nyatakan kisah hang jebat. Okay, kita tengok hai semua. Okay, dia dah lebih 5 batang perkataan. Nampak tak? Dia perkataan dia untuk dekat sini, dia dalam Google Form, perkataan dia bukanlah macam saya satu perkataan, dia satu perkataan. Bukan. Dalam Google Form, dia punya batang perkataan ni satu huruf ni. Satu abjad tu. H, A, itu satu. So, contohnya saya sebutkan ni. Hi, hello. Okay, hello. Okay, Ohana lah. Okay, saya tulis Ohana lah. Sebenarnya ini beauty Ohana. Submit. So, bila dah submit. Oh, mungkin ada sedikit error dekat sini. Kan perlu melebihi kan. Sepatutnya kurang lah. Okay. Apa? Kita hanya tunjuk je. Okay, lepas tu kita pergi ke bahagian sini balik. Tengok bahagian respons. Dah ada 3 respons. Okay, lepas tu kita tengok respons yang ketiga tu. Okay, nyatakan kisah hang jebat. Kenapa dia pangkah? Kita kena check kenapa dia salah. Okay, sebenarnya dia tak salah. Sebab kita nak kena set dia sebagai response validation. Kita tengok kat sini, dekat bahagian sini. Letter kan. So, bila dia letter, jangan risau, jangan bimbang. Dia belum salah lagi. Sebab kita yang akan submitkan dekat sini dekat dia. Dan kita boleh tuliskan markah tu dekat dia. Contoh kita rasa, okay, jawapan tu betul. 20/20. So, kita save. Bila kita dah save, so dia automatically dia betul semua 20/20. Dan kita boleh tambah individual feedback untuk setiap soalan kalau kita nak marah dia sebab dia tak betul soalan ni. Okay, jumpa saya. Kita akan bincang semula soalan integration. Contoh. Okay. Lepas tu, just release the score macam cara tadi. Send dia dekat email. Alright. Itu sahaja untuk bahagian quiz. Dan kalau nak tahu macam mana pula nak set masa untuk quiz. Macam mana lagi nak limitkan masa menjawab dan sebagainya. Tunggu sampai video yang seterusnya. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. See ya. Assalamualaikum.